Siapa nak baca doa? Siapa nak baca doa? Siapa nak baca doa? Tia, awak teringin siapa nak baca doa, Tia? Cepat, Tia. Siapa nak baca doa? Saya nak baca doa. Tak adalah. Astagfirullahaladzim. Itulah siapa tu? Nick. Ni dah semalam. Oh, dah semalam. Muazzim. Okay, Muazzim. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa syura'ana min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa anta tamassana ilayhi yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Lajunya nak pergi mana? Tak, saya kat luar rumah cikgu. Okay. Oh, malu lah. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much. Okay. Mana hari-hari ni? Tak apalah, dia tengah sibuk masak kot. Ya ke? Biarlah, tak apalah. Okay, right, kita record je kan? Okay, so kita belajar hari semalam. Semalam kita belajar pasal cara-cara meningkatkan kualiti makanan. Nom, kenapa kita belajar mengenai cara-cara meningkatkan kualiti makanan? Kita nak cakap macam ni. Manusia makin lama makin bertambah. Jadinya kita nak sumber makanan banyak. So meningkatkan kualiti makanan ni sebenarnya kita nak meningkatkan kuantiti juga. So kita nak banyak sumber, orang kata food supply tu make sure kena banyak. So semalam kita dah kata kalau kata Nick jadi peladang kita pakai baka yang paling elok. Kemudian kita pakai teknologi moden, pakai jentera, lepas tu pendidikan, pergi kursus. Lepas tu ada orang kata agensi yang menjalankan kursus tu which is Mardi ke Pori, and then ada yang menguruskan sistem pengairan dan tanah which is Felkra dan juga Felda, dan pengurusan tanah yang cekap. So hari ni kita nak cerita hari ni dalam buku SPS awak adalah pada buku surat 20. So pada buku surat 20 buku SPS awak kalau awak ada. Now yang ini adalah salah satu cara, yang ini nota saya ni terpotong ni. Sebenarnya nota saya nak tulis dekat sini adalah cara untuk mengelakkan hakikat tanah. Cara untuk mengelakkan hakikat tanah. So cara dia pertama mengelakkan hakikat tanah, pertama kita tanam penutup bumi. Okey, apakah contoh tanaman penutup bumi? Apakah contoh tanaman penutup bumi yang awak tahu? Apakah contoh tanaman penutup bumi? Contoh-contoh tanaman. Apakah contoh tanaman penutup bumi? Korang pergi jalan kat highway tu kan, korang perasan kan ada kat tepi-tepi tu diorang tanam tumbuhan yang boleh cover kawasan yang terbuka, yang botak tu. Biasanya dia tanam tanaman yang macam mana? Tumbuhan macam mana? Tumbuhan yang macam mana yang diorang tanam? Tumbuhan macam mana? Tumbuhan macam mana? Dia tanam kot durian tak situ? Tak. Dia tanam apa? Rumput. Ya, dia tanam contohnya adalah rumput. Okay. Now, menderes lereng bukit. Kenapa menderes lereng bukit ni boleh mengelakkan hakikat tanah? Macam mana menderes ni boleh mengelakkan hakikat tanah? Sebab dia punya akar. Weh, menderes bukit weh. Teres bukit tu. Bukan Bukit tu, sebenarnya dia teres bukit tu sebenarnya macam ni. Dia nak bagi tu, bukit tu macam landai sikit, tak nak cerun sangat. So menderes bukit ni sebenarnya kita nak kurangkan kecerunan bukit. Kita kurangkan kecerunan. Right, and then menanam tanaman berkontur. So maksudnya sama lah, bila menderes, awak ada tanaman yang macam ni. Macam mana nak cakap? Yang ni nanti saya carikan. So dia ada bentuk S macam tu. So itu kita kata adalah penanaman secara berkontur. Yang ni nanti saya carikan. Okay, now kemudian cara-cara untuk mengekalkan kesuburan tanah. Pertama, baru masuk, ingat dah pergi masjid dah. Okay, menambahkan baja. Okay, so apakah baja yang selalu kita gunakan boys? Pertanian. Apakah baja yang selalu kita gunakan? Dalam baja tu ada apa? Biasa dalam baja tu ada apa? Ada. Dia ada Amonia. 3.
Dalam ammonia Baik. dia ada apa? Dia ada 3 unsur. Apa dia, Cap? Ada 3 unsur. Nitrogen tu. Nitrogen, fosforus dengan helium. NPK. Pernah dengar tak NPK? Ada lah, maksudnya dalam baja tu biasanya ada unsur ni, which is dalam baja tu ada NPK. Tak pun baja asli. Baja asli ni baru ammonia ni. Ammonia. Ataupun kita buat tanaman bergilir. Maksudnya kalau bulan ni, musim ni tanam tanaman yang kekacang, musim lagi satu kita tanam keladi. Contohnya begitu. So ini cara mengekalkan kesuburan tanah. Okay, now. So kita teruskan. Kebaikan makanan yang diubah suai. Ini katakanlah semalam, ingat tak saya cerita pasal tomato? Okey, apakah baiknya tomato GMO yang saya cakap semalam? Compare dengan tomato yang organik. Apakah kebaikan tomato GMO? Tahan lama. Tahan lama. Ingat tak saya kata kalau dulu tomato 2-3 hari dah busuk. Sekarang tomato 2-3 minggu dia masih lagi tahan. So biasanya itu kita kata dia tahan lama. Okay, tetapi dia ada satu dia punya keburukan dia. Keburukan dia takut dia ada orang kata dia mengganggu, ada certain orang dia tak tahan. Dia boleh kena eczema, allergic. Hadif, are you okay? Okey, cikgu. Okay, alright. Nah, mana latihan semalam? Saya salah tekan ni kah? Sekejap. Macam bukan kertas ni je. Sekejap. Dan semalam saya pakai apa BXS PDF ni, is it? Okay. Alright, so kita nak ambil ni. Okay, tadi saya dah cakap. Tandakan tik cara-cara untuk mengelakkan hakisan tanah. Okay, yang ni kita nak ni. Tadi baca doa siapa? Muaz Siapa? Muazzim, is it? Siapa baca doa tadi? Ya saya cikgu. Betul, saya. cikgu. Betul. Okay, Muaz, awak pilih seorang yang jawab soalan nombor 2 ni. Oh, boleh. Hadif. Hadif, nak mengelakkan hakisan tanah, Hadif. Ada 3 cara, Hadif. Cepat Hadif. Orang tunggu ni. Kau ni. Budak tu, abang tu baru masuk. Okay. Hadif, nak mengelakkan hakisan tanah. Boleh tak dia? Tak tahu dia. Tadi jawab. Hadif hari ni. Tidur tu. Ya ke? Okey lah. Nik. Nik lah. Bukan mak ni. Nik. Alang-alang dah buka mic ni. Apa Nik? Menanam tanaman penutup bumi. Okey, menanam tanaman tutup bumi. Lagi? Meneras lereng bukit. Meneris lereng bukit. Dan satu lagi? Penanaman secara berkontur. Yes, penanaman secara berkultur. Aidan, soalan nombor 3. Adakah kesan-kesan buruk penggunaan racun serangga terhadap pertanian? Oh, ni tadi saya tak ajar. Okey, ni yang ni korang kena teka lah. Apakah dia punya keburukan? Yang ini dalam buku SPS awak, muka surat 20 tau. So, apakah dia? Tengok dia punya keburukan dia. Okey, boleh menyebabkan apa? Pencemaran air ke? Pencemaran tanah ke? Pemanasan global ke? Bunuh organisma lain ke? Meningkatkan daya tahan perosak ataupun mencapaikan hasil tanaman. Okey. Dik, siapa jawab soalan ni? Acap. Cap, apakah dia? Kesan buruk penggunaan racun serangga. Left. Tipulah. Cap. Acap left. Ni slow kot. Dik tu masuk balik. Dia susah betul lah nak ambil dia. Asyik tekan encore je. Allah. Lumayan masuk. Wow, bestnya. Okay, ramai ni. Alright. So, Cap. Jawab. Hari ni dapat pula dengan Zami tak ada. Dia tak ada dalam cikgu ajaran tadi. Saya kita teka je dah. Cepat. Apakah dia punya kesan buruk? Pakai ni. Spray racun serangga. Awak spray semua tumbuh-tumbuhan awak. Katakan Cikgu Fariza suruh awak tanam sayur-sayuran. Awak pergi spray banyak-banyak. Spray je semua. Apa jadi? Dia boleh sebabkan apa? Pencemaran tanah. Yes, boleh menyebabkan pencemaran tanah. Lepas tu? Ya. Tak. Kalau dia spray ke dekat binatang lain mati tak? Dekat serangga lain mati tak? Mati kot.
Mati. So, pada? Membunuh organisma lain selain perosak. Yes, membunuh organisma lain selain perosak. Lepas tu meningkatkan daya tahan perosak. Maksudnya perosak ni kalau kena spray, perosak ni nanti akan jadi lebih hebat. Dia akan memberi dia satu daya tahan perosak. Betul ke salah? Dia cakap Betul ke macam ni salah tau. kawan-kawan? Kawan-kawan dia macam ni. Betul ke salah kawan-kawan? Dia dos dia lama-lama dia akan tingkatkan. Betul. Yes, ini betul. Macam awak racun, awak pernah racun rumput tak? Racun lalang tak? Kalau awak selalu racun, at certain point, awak punya kuantiti racun tu awak kena tingkatkan dia. Sebab mula-mula awak pakai dos dia katakanlah satu dos macam ni. Racun tu lalang tu dah mati. At certain point, dos yang sama tu dah tak boleh bunuh lalang tu. So awak kena naikkan dos tu. So itu yang kita kata dia meningkatkan daya tahan perosak. Dia akan meningkatkan resistance, ketahanan dia. Okay, last sekali. Mencemarkan hasil tanaman. Betul tak? Betul. Boleh betul. Yes, betul. Kalau letak banyak-banyak racun perosak kita nak makan pun kena redam lama-lama. Alright. So, seterusnya. Wow, soalan ni. Kawalan biologi. Korang pernah dengar tak kawalan biologi? Apakah itu kawalan biologi? Apakah itu kawalan biologi? Saya ada ajar ke tak kawalan biologi ni? Tak ada pula kat nota saya. Apakah itu kawalan biologi? Contoh kan, kawalan biologi ni paling famous masa kecil-kecil dulu. Kalau dekat ladang kelapa sawit, biasanya orang yang ada ladang kelapa sawit ni, diorang saja bela ular. Kenapa dekat ladang kelapa sawit, diorang saja bela ular? Kenapa kat ladang kelapa sawit dia saja bela ular? Ataupun ada banyak burung hantu. Kenapa dia saja bela ular atau burung hantu dekat ladang kelapa sawit ni? Sebab dia nak makan tikus. Yes, nak makan tikus. So ular dengan tikus tu, apakah hubungan antara ular dengan tikus tu? Pernah tak dengar? Dia kita panggil kawalan Mangsa apa biologi. mangsa? Yes, very good. Kita guna nama dia adalah mangsa pemangsa. Apa baiknya kawalan biologi ni? Ya, macam mana? Cakap. Dia ada guna bahan racun tak? Dia ada guna racun perosak tak? Tak. So apa kebaikan dia? Tidak. Tidak mencemarkan alam sekitar. Yes, very good. Tidak mencemarkan alam sekitar. Tidak cemarkan alam sekitar. Okay, so katakanlah siapa yang rumah dia dekat dengan ladang kelapa sawit. Biasanya kat ladang kelapa sawit ada banyak apa? Ini adalah nak suruh pilih pemangsa dia. Antara helang, burung hantu, ular dengan kucing. Ada satukah pemangsa nak bunuh tikus? Burung hantu. Yes, burung hantu. Ada tak lain selain daripada tu? Ular. Yes, ada ular. So dekat ladang kelapa sawit, okay, kita gunakan burung hantu dan juga ular untuk bunuh tikus. Okay, now tengok explanation bawah dia ni. Dia kata, seorang pemilik ladang kelapa sawit menghadapi masalah tikus di ladangnya. Tak ada katik organisma yang sesuai dan digunakan dalam kawalan biologi. Terangkan bagaimana pemilik tersebut dapat mengawal populasi tikus dengan kaedah yang berseralam itu. Okey. Kaedah ni kita panggil dia apa tadi? Dia cakap. Apa kaedah ni? Sebenarnya kaedah ni adalah kawalan biologi. Biologi yang gunakan apa ni? Hubungan dia apa? Antara tikus dengan tikus, burung hantu dan juga ular ni. Mangsa dengan pemangsa. Yeah, dia gunakan hubungan bangsa pemangsa. Okay, macam mana nak explain hubungan antara bangsa pemangsa ni? Siapa makan siapa? Siapa yang kena makan? Burung hantu makan tikus. Yes, burung hantu dan ular makan tikus. So bila dia makan tikus? Okay, bila dia makan tikus, bilangan tikus tu apa jadi pada bilangan tikus tu? Berkurang. Yes, bilangan tikus akan berkurang. Okay. So, senang kata berkurang.
kita pakai kawalan biologi ni. Kawalan biologi ni pun adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan makanan. Kenapa? Dalam kawalan biologi ni dia dapat kurangkan pemangsa. Dapat kurangkan mangsa. Okay. So senang kata kebanyakan teknologi yang kita gunakan adalah teknologi yang hebat. Tapi ada satu cara semula jadi. Which is cara semula jadi adalah menggunakan mangsa-pemangsa. Okay. Now kita nak masuk tajuk 2.5. Proses makanan. Okay. Now saya nak tunjuk something tau kat awak. Kejap. Saya kena left kat sini. Saya on kat sini. Banyak tempat yang saya kena on dan saya kena left sekejap. Okay, saya kena sini. And then korang boleh dengar suara saya tak? Korang boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh. Boleh dengar suara saya tak? Bisa aja. Sekejap. Bisa. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Okay, Jelas, so jelas. Alhamdulillah. So kita nak masuk dalam tajuk 2.5. Saya dah ready dah, Rin. Excited tajuk ni. Okay, dalam tajuk 2.5 adalah teknologi pemprosesan makanan. Nah, ini saya bagi tunjuk. Okay. Right, ini adalah salah satu contoh pemprosesan makanan. Ni yang ada kat rumah saya je. Okay, ini je yang saya dapat ambil. Okay, so ini pemprosesan makanan. So, Dafa akhirnya masuk. Dafa masuk, kejap lagi Kuzami masuk. So, kita hari ni nak cerita pasal pemprosesan makanan. So, ini adalah contoh-contoh pemprosesan makanan yang ada kat rumah saya. So, hari ni ada strawberry apa ni? Pigel, ada ni. Okay. Kemudian saya ada ni. Kemudian saya ada ni. Ni memang wajib ada kat rumah saya. So, ada ni. Biskut ni. Right. So, apakah nak cakap kenapa pemprosesan makanan dalam tajuk yang ini? Okay. Kenapa pemprosesan makanan ni penting? Apa jadi, katakanlah macam ni. Kenapa kita mesti ada makanan yang kena proses? Okay, saya nak cerita apakah kebaikan makanan yang diproses berbanding makanan segar. Contohnya berbanding roti dengan nasi. Yes, kebaikan dia adalah tahan lama. Dan satu lagi, apakah kebaikan makanan diproses? Kalau yang macam ni, apakah kebaikan makanan dia diproses? Apakah kebaikan dia? Mudah macam mana? Mudah macam mana tu Abi? Betul tu Abi? Dia tinggal makan je. Yes, very Tinggal good. masak. So senang kata, yes, mudah disediakan. So basically sebenarnya korang ni tak payah masak pun tak apa. Kalau korang larat, korang lalu, korang terus tuang atas spaghetti pun boleh. Tak ada masalah. So kenapa saya kata makanan dalam tin macam ni sebenarnya tak payah masak, korang terus tuang je. Kenapa saya kata makanan dalam tin ni terus tuang je sebenarnya. Kalau sardin pun kalau korang lalu, sardin tu korang boleh terus makan je. Kenapa? Sebab bakterianya dah kena bunuh. Ya, sebab benda ni bakteria dah tak ada bakteria. Tapi kalau latin, okey, macam mana nak pilih makanan dalam tin yang paling elok sekali? Awak nak pilih yang macam mana? Tak kemek. Yes, tak kebek. So hari ni kita nak cerita pasal pemprosesan makanan. So pemprosesan makanan ni tadi macam Abby dengan Nick ada cakap satu kebaikan dia, okey, dia mudah disediakan, satu lagi adalah dan dia mudah diangkut. Okay, sedang kata macam ni, dalam Perang Dunia Kedua dulu masa zaman US kan, dekat US tu, kenapa lepas Perang Dunia Kedua pemprosesan makanan ni berlaku sangat pesat adalah disebabkan manusia makin lama makin bertambah. Kita perlukan sebuah makanan yang sedang dibawa dan sedang dimakan. So basically pilihan yang paling mudah adalah makanan yang diproses. Kita cerita yang baik dulu makanan diproses. Tapi tak semua makanan diproses ni ada baiknya, betul tak? Betul tak? Dia ada buruk dia kan? Contoh macam Maggi. Okay. Ada orang cakap okay, Maggi ni buruk. Maggi ni saya tak kata hari-hari makan Maggi tu. Tapi saya nak bagi tahu awak, kalau orang paksa baje, kalau lah awak nak bagi dia orang macam sumbangan ataupun apa-apa untuk makanan, biasa masa baje dia orang suka Maggi. Kenapa kalau bangsa baje dia orang suka Maggi lagi?
Berbanding kalau korang bagi dia beras. Kenapa dia orang suka Maggi lagi? Ada kuah. Dia senang. Ya, ada kuah. Satu lagi dia sebenarnya dia sedang tau Amy. Saya kata, dia orang bangsa Majin, dia orang kena duduk kat satu kawasan tepat katakanlah satu kawasan kan. Katakanlah kalau dia tengah lapar, tak sempat nak masak ke apa, biasanya ini lebih mudah. Makanan berproses ni, untuk orang yang terdesak, dia lebih mudah. Tetapi kalau duduk rumah macam saya, kalau saya nak masak ni, tak sesuai lah. So makanan berproses ni biasanya dia sangat sesuai untuk satu keadaan darurat. So kita kata macam nak cakap kalau kita nak kata macam mana nak cakap, banjir tu kira keadaan darurat lah kan. So itu yang sesuai. Alright. So kita nak masuk kan. Itu intro dia hebat gila kan intro dia. Nanti saya nak suruh awak tunjuk makanan berproses yang ada kat rumah awak pula. Sebenarnya saya nak buat macam tu tapi saya tak sampai hati pula. Korang tunjuk makanan yang ada kat rumah korang. Baru best sikit kan. Okay, right. So kita teruskan. Okay. So jap. Alah. Okay. Right. So kita nak masuk yang sini. Sekejap Google Meet. Weh, Hadif ada tak? Tak bersuara pun Hadif. Tidur ke apa ni? Iyalah tu. Korang buat apa tadi? Bukan pergi Medang ke? Bukan? Ya. Dia kata dia ngantuk. Tidur apa? Okay. Yelah tu tak apalah. Alright. Now. Terus ya. Okay. So tengok teknologi pemprosesan dan pembungkusan makanan. So tadi kita dah cakap yang kita dah belajar adalah pengertian. Kenapa memasak ni kita panggil dia sebagai pemprosesan makanan? Tak dapat dekat awak punya ni. Sekejap. Sekejap. Right. Okay. Right. Okay. Kenapa kita kata memasak ni? Memasak ni sebagai salah satu contoh teknologi pemprosesan makanan. Apakah tujuan pemprosesan makanan tadi saya kata? Tujuan pemprosesan makanan. Apakah tujuan utama kita proses makanan? Apakah tujuan utama? Tujuan dia. Apakah tujuan kita proses makanan? Apa tujuan utama? Nak bunuh apa? Bakteria. Bakteria ataupun untuk bunuh Organisme. Yes, mikroorganisma. So biasanya kita kena masak dulu. So memasak ni pun kita consider sebagai pemprosesan makanan. Tetapi prosesan makanan yang paling okey sekali lah. Sebab tu kadang-kadang ada certain makanan dia tak elok makan mentah. Contohnya kalau orang tu pregnant. Orang pregnant dia tak elok makan sushi. Sebab kebanyakan sushi tak masak kan. So ada certain orang dia tak boleh tahan makanan yang orang kata raw. Yang kita kata dia sebagai mentah. Dia perlu dimasak dulu. Jadi kita ada pengertian. Lepas tu kita ada penjejuk bekuan kering. Antara contoh-contohnya. Kita ada penjejuk bekuan, pengertian, pemasakan, penjejuk bekuan, pepesturan. Pernah dengar pepesturan tak? Pernah tapi tak tahu macam ni. Pepesturan biasa susu kotak. Ataupun air jus. Okay. Kalau katalah pendehidratan, pengeringan ni biasanya macam ikan kering. Pembungkusan vacuum biasa kalau korang pergi Lubot, beli ikan kering, biasa dia pakai pembungkusan vacuum. Dia buang dia punya udara. Penjidaran pakai sidaran. Okay. Pendapaian, apakah contoh pendapaian? Pendapaian ni yang hasilkan alkohol. Yang boleh hasilkan alkohol. Apakah makanan yang boleh menghasilkan alkohol? Apakah contoh makanan yang boleh menghasilkan alkohol? Tapai. Ya, tapai. Korang tahu tak tapai tu boleh menghasilkan alkohol? Tapai boleh. Tapai sebenarnya untuk orang pregnant walaupun kandungan alkohol dia sedikit, tapi untuk orang pregnant yang susah, yang katakanlah dia nak pregnant dia tu macam susah nak dapat anak, sebenarnya tapai antara makanan yang dia tak boleh makan sebenarnya lah. Okay, now. So kita tengok kat sini. Okay, cara pertama kita tengok dulu cara pertama. Cara pertama adalah memasak. Apa bestnya memasak ni kan? Bestnya memasak, kita tak adalah overcook. So, kita dapat mengekalkan nutrien dan rasa dikekalkan. Maksudnya ikan tetap rasa ikan. Ini masak ikan yang fresh lah.
Lepas tu, makanan tu kalau dah masak, kita dah tahan lama, kita simpan dalam 4 darjah Celsius. Awak teka 4 darjah Celsius ni kat mana? Nak kena simpan kat mana? 4 darjah Celsius ni kat mana? Peti ais. Ya, dia adalah dalam peti air. Ini salah ni saya punya rota ni. Astaghfirullahalazim. Salah. Okay, ini saya tak update ni. Ya Allah. Memasak. Ya Allah. Okay, so bila memasak ni, apakah kebaikan memasak ni? Memasak ni kita gunakan haba. Untuk masak ni kita pakai haba. Dan satu lagi kita dapat memusnahkan sebahagian bakteria. Tapi tak bunuh spora bakteria. So kebaikan memasak ni, jangan tengok nota ni, saya tersilap ni. Kebaikan memasak ni, satu kita nak cakap dekat sini, kita gunakan haba. Okay. Lepas tu, kita dapat musnahkan bakteria. Tapi tak musnahkan apa? Musnahkan bakteria. Tapi dia tak dapat musnahkan apa tadi, saya cakap. Tetapi tetapi spora tu tak mati. Lepas tu kita ada kaedah kedua, iaitu kaedah kedua adalah pendapaian. Ini pun sama ni. Saya main copy paste, saya lupa lah. Allah. Okay, dalam pendapaian ni pula, untuk pendapaian ni, kita nak tengok sini, kita gunakan apa? Biasa buat tapai kita buat apa? Kita letak mikroorganisme apa? Pendapaian ni awak teka pakai mikroorganisme apa untuk proses pendapaian? Yeast, very good. Ada tak bakteria lain? Ada tak mikroorganisme lain? Yeast atau bakteria yang akan menguraikan bahan kompleks. So senang kata, yeast dengan bakteria ni dia buat macam ada. Apa-apa tapai. Tapai apa bahan mentah untuk tapai? Apakah bahan mentah untuk tapai? Ubi. Yes, very good. So ubi ni sebenarnya adalah sejenis karbohidrat. So karbohidrat. So dalam ubi ni, karbohidrat. So ubi awak campur dengan yeast, katakanlah dengan yeast. Dia akan hasilkan, ethanol. Ethanol tu yang bau masam tau. Ethanol. Dan juga dia akan hasilkan ethanol dan juga saya lupalah karbon dioksida kot. Saya rasa dia akan hasilkan ethanol. Saya ambil ethanol saja, okay? So ethanol ni yang bagi rasa masam. Okay, now. So, seterusnya kita tengok dekat sini. Kalau pendehidratan. Pendehidratan ni, maksud dehidrat adalah kita buang air. Okay. Kebaikan, apakah contoh-contoh makanan pendehidratan? Apakah contoh-contoh makanan pendehidratan? Makanan yang kita keringkan. Apakah makanan yang selalu kita keringkan? Pendehidratan. Ikan kering. Ikan masin. Ikan kering. Ikan masin. Ikan bilis. Semua ikan? Asam keping. Okay, fine. Asam keping. Terima kasih. Cili kering. Asam keping. Okay. Ya. Okay, semua kering-kering korang bagi kan? Okay, so Biskut betul lah. kering. Okay. Biskut kering tak, salah. Okay, so buah-buahan. So apakah dia punya konsep dia ni? Dia buang apa sebenarnya? Konsep dia buang apa sebenarnya? Dia sikirkan apa kalau benda dalam pendehidratan ni? Dia akan sikirkan air. Lepas tu, apakah kebaikan dia? Kebaikan dia, dia boleh, orang kata, dia boleh makanan tu akan disimpan Lama. Dia menghentikan tidak balas enzim. Okey, jom kita buat latihan bawah ni. Saya tak nak buat, kita ada banyak tau kaedah. Saya tak nak terang semua kaedah, nanti awak tidur. Cukuplah ketua kampung dah sampai kat mana kan. Saya tak nak lah Acap pun. Acap, are you there? Acap. Ya, saya bisa. Okey, Cap. Penghormatan. Okey. Memasak pakai apa? Api, apa? Okay, yes, haba. So, haba digunakan. Ini adalah dalam buku SPS awak, muka surat 21. Buku SPS, muka surat 21. So, haba digunakan untuk memadaskan makanan. Memusnahkan sebahagian besar apa? Cap. Apa tadi, bakteria? Sebahagian bakteria. Bakteria dalam makanan. Tetapi tidak dapat Membunuh? membunuh Apa yang tadi? S. Spora
Yes, spora bakteria. Okay, Cap. Pilih yang awak rasa bertuah sangat untuk menjawab soalan nombor 2. Saya tengok list sekejap. Okay, tengok list. Lelaki ke perempuan? Tak kisah. Mana-mana yang berkenan di hati awak. Pilih je. Which one do you prefer? Haziq ada di sana, Haziq. Haziq, are you there? Haziq. Haziq. Tak ada. Haziq. Haziq tak ada. Lain tak elok tu. Cuba tukar orang lain. Bisa lah. Lisa. Yeast. Okay, menggunakan yeast. Lagi satu? Bakteria. Yes, yeast, bakteria. Untuk apa dia? Menguraikan. Very good. Untuk menguraikan. Kan bahan kompleks menjadi bahan lebih ringkas. Okay. So, apakah kelebihan dia yang ini? Okay, tak apalah. Lisa try. Apakah kelebihan pendapaian ni? Makanan boleh disimpan lama. Yes, makanan boleh disimpan lama. Apakah keburukan dia? Kekurangan dia? Spora bakteria. Yes, spora bakteria tak mati. Okay. Right, so dia punya keburukan dia adalah satu, spora bakteria tak mati. Okay, dah perdihidratan. So, Lisa nak bagi dekat siapa? Perdihidratan. Ha? Zakira. Okay, Zakira. Ya. Zak. Okay, perdihidratan. Perdihidratan ni adalah kaedah haba asap ketuhan atau matahari digunakan untuk sikirkan apa? Kering, nak pergi kering kita sikirkan apa? Air. Ya, kita sikirkan air daripada makanan. So, apa kelebihan kalau yang kering-kering? Kalau awak sebut semua kering-kering tu tadi. Apakah kebaikan makanan kering ni? Makanan boleh disimpan lama. Yes, makanan boleh disimpan lama dan saya tambah sikit tau. Dia menghentikan tidak balas enzim. Okay, yang ini adalah fakta dari segi biologinya. Okay, apakah keburukan dia? Saya tak tunjuk lah. Okay, apakah keburukan dia? Tak payah tengok. Apakah kekurangan dia? Kalau awak ada gambar kurma kat sini kan, kurma. Kurma yang kering dengan kurma yang fresh, ada beza tak rasa dia? Ikan kering dengan ikan fresh, ada beza tak? Ada. Ada. So, apakah kekurangan Rosakkan dia? nutrien dan rasa. Yes, merosakkan nutrien dan juga rasa. Dan spora bakteria tidak saya lupa lah yang ni. Okay, jom kita cuba jawab yang ini. Alright. Sekejap Okay, apakah contoh-contoh makanan yang menggunakan pendapaian? Apakah contoh-contoh makanan yang menggunakan pendapaian? Kimchi. Yes, kimchi. Kimchi ni dia letak bakteria Oh, yelah dia simpan lama-lama lepas tu ada bakteria. Okay, kimchi. Lagi? Yogurt. Yogurt. Lagi satu. Lagi? Tempe. Tempe dan juga kicap sebenarnya. Sebenarnya tempe ni elok tau. Korang makan tempe tak? Tempe ni sebenarnya dia ada kulat dia tau. Dia ada fungi dia. Saya pernah buat, awak cuba buat. Awak potong tempe. Lepas tu saya potong tempe, saya lupa nak masak. Saya biarkan dia. Esok saya tengok, tempe tu dah tumbuh kulat baru. Tapi kulat tu yang boleh dimakan sebenarnya. So tempe ni sebenarnya ada kulat yang hidup tau kat tempe tu. So, kalau awak potong, awak biarkan, nanti ada kulat tu baru tumbuh baru. Dia macam scary lah. Macam tu. Okay. Now, katakanlah perdihidratan. Ni saya rasa budak-budak lelaki tahu ni. Semua tahu ni. Okay, apakah makanan yang menggunakan konsep perdihidratan? Makanan laut. Ya, very good. Makanan laut. Ada tak lain tu? Apa contoh makanan-makanan kering yang ada kat sini? Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Lagi? Tu je kot. Susu tu? Susu tepung. Susu tepung. Dah pun dah bersusu tepung kan? Dia kering. So inilah jawapan je. Right. So kita masuk perpesturan. So perpesturan ni adalah satu, sebenarnya perpesturan ni dijumpai oleh pakcik namanya Pasteur. Kalau Nick yang jumpa, pendikan. Macam tu lah. Pasteur. Sebenarnya yang jumpa ni nama dia adalah Pasteur. So nama kaedah ni adalah perpesturan.
Okay. So pempesturan ni bagusnya satu macam ni. Kita ada susu segar. Susu segar ni boleh tahan lama berbanding awak ambil susu lembu atau susu kambing. Rasa dia pun senang kata rasa dia lebih kurang sama susu tapi lagi sedap. Kenapa saya kata lebih sedap? Sebab susu ni awak boleh letak perisa. Awak ada perisa strawberry. Lepas tu awak ada perisa apa lagi? Perisa kopi. Perisa coklat. So pempesturan ni adalah satu kaedah yang makanan tu boleh tahan lama. Tapi rasa dia tak berubah sangat. Alright. Now, nampak tak? Nutrien dengan rasa dapat dikekalkan. Susu kotak macam Dutch Lady tu, dia hanya rosak bila awak buat apa? Kalau macam ni rosak tak? Tapi dia boleh rosak. Macam mana dia boleh rosak susu ni? Rasa dia boleh berubah dengan cara apa? Dia punya suhu. Tak, once korang dah buka susu tu, susu tu tak akan tahan lama. Tu maksud saya. Maksud saya macam ni tau. Apa-apa susu Dutch Lady, dia akan tulis kat situ dia tahan 2-3 tahun. Tapi once awak dah buka, susu tu tak tahan lama. Dia dah cepat busuk. Kalau kita nak bagi tahan lama, kita simpan dalam peti sejuk. Now, kaedah pempesturan ni macam mana? Kaedah pempesturan ni ada dua cara. Satu, kita panaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Ni pakcik pester ni yang jumpa kaedah ni. Kedua, 72 darjah Celsius selama 15 minit. Dan kemudian kita terus sejukkan dengan segera. Sedang kata, pakcik pester ni dia jumpa ada satu suhu yang boleh tahan makanan tu lama tapi dia tak merosakkan rasa. Maksudnya kalau kita pakai suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Kalau 72 darjah Celsius selama 15 minit. Apakah jenis-jenis makanan yang kita boleh gunakan kaedah pempesturan selain susu segar? Apa awak nampak dalam gambar tu? Weh, ni apa? Ni air apa? Botol. Ya, Air yelah. juice. Ya, air juice. Betul. Ya, orange strawberry air juice. Tahu. Pegetiran. Pegetiran ni paling best. So pegetiran ni adalah makanan dipanaskan pada 116 hingga 121. Sebab tu saya kata kalau korang lalu nak makan, sardin tu korang boleh terus makan tau. Sebab sebenarnya dah masak dah. And then dengan cara disikirkan udara. Now, apakah kelebihan dia? Makanan tu steril, bebas daripada mikroorganisma. Kemudian tahan lama dan dia boleh merosakkan enzim. Dia memusnahkan enzim yang merosakkan makanan. Now, apakah keburukan dia? Rendang tin dengan rendang yang mak awak masak, ada beza tak? Ada. So dia merosakkan rasa dan nutrien, merosakkan warna, tak sama. Kemudian makanan cepat terurai. Contohnya macam ikan sardin, kalau perasan dia punya dengan tulang-tulang dia sekali awak boleh makan. Right. So, contoh makanan dia adalah ikan, daging. Saya rasa semua ada. Rambutan, tin pun ada. This one. Tadi kita berhenti kat siapa? Zak. Pilih seorang Zak. Abby. Abby, kalau pempesturan, kita buat macam mana? Kita didihkan dia, memusnahkan dia. Apa dia cakap ni? Pempesturan ni mendidihkan dia pada suhu 72. Yes, pada suhu 72 darjah Celsius. Selama berapa minit kalau 72 darjah Celsius ni? 15. Yes, 15 minit. Ni memusnahkan apa ni? Saya tak mendidih, memusnahkan. Ini saya tahu. Saya tahu. Ya Allah, macam ni. Jawapan dia kalau kat sini 72 tak ada 15 kan? Tapi dia ada. Tapi tak sesuai juga. Kenapa dia ada 15? Mendidih 15, memusnah 23, 30. Dekat saya punya jawapan pun tak ada jawapan lah ni. Tu jawapan untuk yang bawah tu. Ya ilaha illallah. This is the selection of answer. Astaghfirullahalazim. Tahu. So, pemusnah. Haba digunakan untuk apa? Membunuh. Ya, untuk mana ada kata membunuh? Jawapannya ada ni je. Mendidih dengan memusnahkan je. Awak pun sis. Mandai JB ni. Abby digunakan untuk apa? Mendidihkan atau memusnahkan?
Memusnahkan. Yes, untuk memusnahkan. Mikroorganisma dalam Betul. cair tanpa mendidihkannya. Tanpa mendidihkan je. Okay. Suhu. Ini baru sesuai suhu. 63 darjah Celsius, tempoh pemanasan 30 minit. Alright. Kalau satu lagi? 72 dengan 15. 72 dengan 15. So, apakah kebaikannya? Dia dapat bunuh mikroorganisma tak? Dapat sterilkan organisma tak? Dapat bunuh organisma tak? Dapat sterilkan makanan tak? Korang awak dapat. Takutlah tu. Okey. Makanan dapat disimpan lama. Betul ke salah? Salah. Betul, tapi kalau buka tak tahu. Oh, ya. Okey. Tapi kat sini saya ambil yang makanan boleh tahan lama tau. Okey. Lepas tu, kekurangannya. Tidak memusnahkan. Merosak. Tapi ini kelakar lah. Tidak memusnahkan. Sisi Kirana. Saya sejak masuk. Makanan tak tahan lama. Makanan tak tahan lama pun betul. Yang ini betul. Kenapa tu betul? Jika dia buka kan? Betul. Okey. Now, lagi satu. Keburukan? Tidak memusnahkan spora bakteria. Yes, tidak memudahkan spora bakteria. Sebab logiknya kenapa? Sebab suhu tu tak sampai 100 darjah Celsius. Memusnahkan bakteria ni kalau suhu dia lebih daripada 100 darjah Celsius. So, apakah jenis makanan yang boleh kita gunakan dalam kaedah perpesturan? Susu segar dengan jus buah-buahan. Yes, susu segar dan jus buah-buahan. Okey, Daud. Pengertian. Okey. Amy nak bagi soalan ni kepada siapa? Yang suka-suka tadi tu siapa? TA. TA jawapan dia. Dia tak bagi jawapan TA. Suhu dia berapa? Dia boleh bunuh spora. So suhu dia mesti lebih berapa? 72. 15. Okey, dia mesti melebihi 115. 115. Mesti melebihi 115 darjah Celsius. Di bawah tekanan yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan juga spora je. Apakah kebaikan dia? Boleh disimpan lama. Okey, boleh disimpan lama. Lepas tu dia boleh bunuh mikroorganisma dan spora je. Boleh tak kita cakap makanan tu steril? Boleh. Boleh. Lagi? Banyak ni. Nutrien. Dia merosakkan enzim. Merosakkan enzim. Oi, ada lagi tak? Ya ilaha illallah. Tak ada dah. Oksigen ni menyingkirkan. Menyingkirkan oksigen yang menyebabkan peoksidaan makanan. Dah. Kekurangan? Mana? Kekurangan. Sebelah sudah lah. Kekurangan sebelah. Merosakkan rasa. Rasa dia sama tak? Saya kata ikan sarden ni dengan ikan sarden dalam tin sama tak rasanya? Tak sama. Rosakkan rasa. Rosakkan rasa. Lagi? Merosakkan makanan terurai dengan cepat. Yes, makanan boleh terurai dengan cepat. Betul lah korang makan sarden dengan dia punya tulang-tulang korang boleh makan kan? Betul. Merosakkan nutrien betul. Lepas tu warna makanan tu boleh berubah tak? Boleh. Sebab warna dia takkan sama. Ikan yang fresh dengan ikan yang dalam tin dia adalah tak sama. So apakah makanan yang kita boleh tin kan? Kacang. Fish. Okay, good. Meat. Yeah, very good. Meat. Okay. Very good. Suka pula. Alah. Okay, now kita nak masuk 3 topik yang terakhir. Okay, 3 kaedah pemakanan yang terakhir iaitu kita ada penyejuk berkuat, kita ada penjidaran dan satu lagi pembungkusan vacuum. Penyejuk berkuat ni adalah deep freezing tau. Yang kita sejukkan yang betul tu. Kita sejuk sangat.
Okay, so kita ada penjejuk berkuat. So, apakah kebaikan penjejuk berkuat ni? Bakadar boleh disimpan lama. Suhu dia lebih sejuk daripada putih sejuk kita. So, boleh disimpan antara kosong hingga negatif 18 ke bawah. Okay, tahu apakah dia punya kelebihan? Kelebihan dia tidak akan enzim terhenti. And then dia boleh disimpan lama. Keburukannya, dia tak sterilkan makanan. So, contoh-contoh makanan kita ada adalah makanan laut, daging. Okay, dia selalu yang kita frozen dalam peti sejuk. Ini biasa kat Tesco tu yang korang dapat dekat satu frozen besar tu. Tu itu kita bagi dia penjejuk berkuat. So biasa kita pakai suhu sejuk. Sejuk sangat. Alright. So, akhir sekali penjedaran. Ini kita tak buat lah. Penjedaran ni buat apa? Penjedaran ni kita pakai siraran X ataupun siraran radioaktif. So siraran ni apakah kelebihan dia? Dia boleh bunuh bakteria, kulat ataupun serangga. Dia punya makanan sebenarnya tahan lama sebab tak guna bahan kimia. Kekurangannya takut kita pakai dos tu terlampau tinggi. Okay, so contoh dia adalah ubi kentang, halia, bawang besar dan rempah. Okay, kita buat latihan. Bungkusan vacuum. Okay, sekejap Sekejap. Right. Sorry. Saya tak boleh nafas lah. Hidung saya sumbat lah. Banyak hingus. Okay, now. Pembungkusan vacuum. Biasa korang pergi lumut. Kan? Korang pergi lumut tu kan korang beli ikan bilis kan? So, apa baiknya pembungkusan vacuum ni? Kenapa elok lagi pembungkusan vacuum dengan pembungkusan biasa? Apa kebaikan pembungkusan vacuum compare dengan pembungkusan biasa? Kenapa orang sekarang dah suka pembungkusan vacuum? Kenapa? Asal? Dia dalam tu tak ada banyak udara. Yes, sebenarnya kita singkirkan udara. Bila tak ada udara, tak ada pertumbuhan mikroorganisma. So tiada mikroorganisma. So makanan busuk adalah disebabkan ada mikroorganisma. So kita nak bagi tahap makanan tahan lama, mikroorganisma ni kita nak kena bunuh. So tiada mikroorganisma ni tak dapat tumbuh. Cuma buruknya kalau dapat udara, mikroorganisma tu boleh tumbuh balik. Okay. So kelebihan dia, mikroorganisma ni tahan lama sebab tiada oksigen. Okay. Dia dapat menghalang peoksidaan makanan. Apakah itu peoksidaan makanan? Peoksidaan makanan tu kena udara, dia rasa lain. Macam awak ada keropok. Keropok tu kena dekat udara, awak rasa lemang. So itu kita kata peoksidaan makanan. Okay. Now saya laju tau. Laju, saya terus buat latihan. Mana satu latihan? Alamak. Saya lupa nak scan lah. Satu lagi. Okay. So, dalam buku SPS awak, saya takut ada yang tak ada buku SPS lah. So, saya berhenti dulu kat sini. Nanti saya pergi update lagi nota saya ni. Okay, so kesimpulannya, hari ni kita belajar teknologi pemprosesan makanan. So, teknologi pemprosesan makanan, kita belajar hari ni ada... Saya minta maaf tau, saya laju sebab saya dah bagi awak jadual periksa kan. Sebenarnya kita masih on periksa. So, diorang dah decide periksa sampai bab 2. So, by hook or by crook, kita kena habiskan juga bab 2 ni. Okay, so kita kena buat juga. Dan salah satu caranya kita buat kelas ni dan kita record. So siapa-siapa kawan awak yang tak dapat join, so kawan awak boleh tengok rakaman ni, nanti dia boleh belajar sendiri. Okay, so saya buat kesimpulan untuk kita hari ni, kita belajar pasal teknologi pemprosesan makanan. Apa-apa tujuan teknologi pemprosesan makanan adalah untuk bunuh mikroorganisma supaya makanan tahan lama. So ini adalah orang kata tujuan utama pemprosesan makanan. So kalau kita nak bunuh mikroorganisma atau tak nak bagi mikroorganisma ni tumbuh, kita kena gunakan satu kaedah yang dapat membunuh mikroorganisma tu. Pertama, kita ada pempesturan. Pempesturan tadi kita selain susu kotak, apakah jenis makanan yang boleh menggunakan kaedah pempesturan? Apakah jenis makanan yang menggunakan kaedah pempesturan? Jus buah-buahan. Yes, Susu jus. segar. Jus buah-buahan. Okay. Now, kalau pendehidratan dengan pengeringan. Okay. Kita singkirkan apa dalam pendehidratan atau pengeringan ni? Kita singkir apa? Kita singkir? Air. Yeah, kita singkir air. Kalau pembungkusan vacuum ni pula, kita singkir apa dalam pembungkusan vacuum ni? Yes, kita singkir udara. Kalau penyinaran ni, kita guna apa? Untuk kaedah penyinaran ni bukan, dia lagi ekstrim daripada tu. Sinaran apa?
Sinaran Gamma. Sinaran gamma dan juga X. So tapi bahayanya kalau kita terbahagi sinaran gamma dan X ni terlampau banyak, dia boleh menyebabkan penyakit lain pula lah. So penyinaran ni bagus jika digunakan dalam kuantiti yang betul. Okey, penapaian. Apakah mikroorganisma yang kita gunakan dalam penapaian? Yeast. Yes, ada lagi satu. Apa dia? Bakteria. Ya, dan bakteria. Okey, now penyejuk bekuan kering. Penyejuk bekuan kering ni apa bezanya dengan sejuk buku dengan penyejukan dekat peti sejuk mak kita ni? Katakan kat rumah saya, apa bezanya penyejuk bekuan kering? Ni penyejuk bekuan. Ni tak ada. Penyejuk bekuan kering. Apa kebaikan penyejuk bekuan kering ni? Penyejuk bekuan. La ilaha illallah. Apakah kebaikan penyejuk bekuan compare dengan peti sejuk kat rumah kita? Tahap kesejukan lagi tinggi. Yes, tahap kesejukan dia lebih tinggi, iaitu lebih kurang negatif 18 degree Celsius. Okay, now apa kaedah lain yang kita boleh gunakan dalam pemprosesan? Kalau saya buat rendang tu, saya boleh kirakan saya masak rendang tu, saya boleh kira sebagai teknologi pemprosesan tak? Saya masak. Boleh. Kenapa masak tu kita consider dia sebagai teknologi pemprosesan? Sebab kita kenakan apa? Kita masak pakai apa? Yes, kita pakai haba. Hacap, are you there? Ya, Jap. saya di sini lagi. Okay, Tak apakah mana contoh tu? makanan? Apakah contoh makanan yang pengetinan, Jap? Tin, sekejap. Saya di sini. Susu, daging. Yes, kita ada susu dan juga susu. Betul lah. Susu tin. Susu dan daging. Okay, so esok next week insyaAllah. Next week hari Rabu juga insyaAllah kita nak cerita pasal yang ini. Next week hari Jumaat saya tak boleh buat kelas sebab saya kena kemas. Saya kena pergi sekolah. Okay, kita nak cerita pasal bahan pengawet. Dalam makanan, apakah bahan pengawet yang ada? So kalau awak rajin, awak boleh snap, awak boleh share dalam dekat kita punya grup. Okey, contohnya saya ambil kan kat sini ada pewarna, peluntur, perisa makanan dengan MSG. Okey, saya off dulu kat sini. Okay. Alright. Okey. Sekejap. Sabar. Okay. Right, this one. Kau nampak saya tak? Boleh nampak saya tak? Nampak saya tak? Nampak. So, kita tengok dekat sini. Esok kita, next week kita nak belajar. Tadi kan saya dah tunjuk pemprosesan makanan kan? So, dalam pemprosesan makanan ni, kita ada banyak dia punya ingredient tau, ramuan. So, contohnya dalam ni kan, dalam nak buat yang ni. Ini adalah memang wajib kat rumah saya lah ni. Okay, mushroom ni kan. So, kita ada tomato, cendawan, gula, minyak biji sesawi, garam, herba, bawang, rempah. Semua tengok dia ada lagi tambah di sini dia cakap. Mengandungi asid sebagai kondisioner makanan dibenarkan dan adiktif daripada sintetik. So, daripada yang saya tunjuk, saya ekstrim sekali tahu. Saya ada tomato, cendawan, gula, minyak, garam, herba. Mana satukah antara makanan ni adalah orang kata dia sebagai bahan pengawet. Bahan pengawet nak bagi makanan ni tahan lama. Dia tak semestinya kimia tau. Saya ulang lagi sekali tau. Saya contohkan ramuan yang ada dalam ni tau. Ramuan yang ada dalam ni. Dia ada tomato, cendawan, gula, minyak, garam, herba dan juga bawang. Antara yang saya sebut, mana satukah yang kita consider dia sebagai pengawet? Garam. Garam, very good. Satu lagi? Dia ada dua tau. Bagi makanan tahan lama. Minyak tak? Nick kau pahal Nick. Uish. Garam dan satu lagi? Garam satu lagi? Gula. Ulang cikgu, ulang. Gula. Okay, so bahan pengawet yang bagi makanan tahan lama adalah garam dan gula. Sebab tu korang buat jeruk, korang pakai garam dan gula. Sebab sebenarnya garam dan gula adalah bahan pengawet semula jadi. Okay? So minggu depan kita nak belajar mengenai bahan kimia yang ada dekat makanan pemprosesan. Kalau korang rajin, korang boleh snap, share dekat dalam grup kita. Contohnya macam ni, apalah dia punya bahan pengawet contoh. Like this, korang boleh share. Alright. Okay, so
That's all. Thank you so much for joining the class. Do you have any question? Ada apa-apa masalah? Ada apa-apa masalah? Enggak ada. Enggak ada. So insyaAllah minggu depan kita habis bab ni. Tak ada cikgu. Alright, so kita sambung minggu depan. Cikgu. So itu sahaja. Okay. Thank you so much. Terima kasih.